Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah pada malam ini dapat lagi kita bersama-sama untuk kita meneruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, itu Syarah Aqidah Tahawiyah. Kitab kita, kitab Aqidah At-Tahawiyah, dalam membincangkan tajuk berkaitan dengan menyintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dia berkata, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi alkhairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bikhair wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Kami sayang kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak keterlaluan dalam mencintai mereka serta kami tidak berlepas tangan daripada mereka. Kami benci terhadap orang yang membenci dan mencerca mereka. Kami tidak akan menyebut kepribadian mereka melainkan yang baik-baik, kerana kecintaan kepada mereka adalah sebahagian daripada Islam, sebahagian daripada iman, sebahagian daripada ihsan. Sebaliknya, membenci mereka adalah termasuk dalam perkara yang kufur, nifaq dan juga derhaka. Sedang menonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan sebaik-baik kurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdal qurun qarni summa yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu kurun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kurun selepas para sahabat, dan kurun selepas iaitu kurun tabi'in, dan kurun yang selepas tabi'in iaitu tabi'in. Siapa dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam diterjemahkan ataupun disebut oleh para ulama bahawa para sahabat Nabi ialah mereka yang beriman dengan Allah, mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan matinya dalam keadaan iman, dan matinya dalam keadaan iman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat utamalah, pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya. Ketika hidup. Jadi kita kata hari ini, kalau orang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalam mimpi, tidak dikira sebagai bertemu secara jahar ataupun bertemu secara face to face. Maka pertemuan-pertemuan itu telah dibincangkan oleh para ulama. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi adalah orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk isteri-isteri baginda, khulafa ar-rasyidin, dan juga para sahabat. Dikatakan jumlah para sahabat keseluruhannya hampir 100,000 orang, dikatakan. Itu jumlah yang sama ada kita katakan tidaklah secara bidabt itu secara spesifik 100,000, tapi jumlahnya ramai, dikatakan. Jumlahnya sangat ramai, kata. Wallahu a'lam. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka adalah orang yang perlu kita cintai, perlu kita sayangi, perlu kita sanjungi. Dan tapi bukanlah kita kata bila cinta kepada para sahabat kita ghulu dalam mencintai mereka. Dan jangan sekali-kali kita mencerca mereka. Dan mereka itu manusia, tidak lari daripada melakukan kesalahan, tidak lari daripada melakukan
dosa dan sebagainya. Walau bagaimana sekalipun, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan mereka sangat hebat nak banding dengan kita. Nabi sebut dalam satu hadis, dia kata dalam hadis yang dibuatkan oleh Bukhari dan juga Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana bain Khalid bin Walid wa bain Abdurrahman bin Auf syai'un fasabbahu Khalid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ahadan min ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dhahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifahu. Di antara kami ada kana baina Khalid, kata Abi Sa'id Al-Khudri, berlaku sedikit perbalahan di antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf dalam satu urusan. Fasabbahu Khalid, maka Khalid mencerca Abdurrahman bin Auf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencerca seorang pun daripada kalangan sahabatku. Falau anna ahadakum, kalaulah seorang daripada kamu menginfakkan harta sebesar bukit Uhud, emas sekalipun, ma adraka mudda ahadim wala nasifa, tidak akan dapat kita mencapai satu mud, ataupun mud ni satu tapak tangan, satu tapak tangan pun amalan mereka separuh pun tak sampai. Subhanallah, tingginya amalan ataupun tingginya keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini adalah kenapa Nabi tegur Khalid bin Walid dalam cercaan dia terhadap Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ataupun sewaktu dengannya, Abdurrahman bin Auf ini mereka adalah termasuk di kalangan orang-orang yang terawal memeluk agama Islam, as-sabiqun al-awwalun wa humul ladzina aslamu, mereka pula orang-orang yang memeluk agama Islam sebelum pembukaan Mekah lagi, dan mereka juga tergolong dalam kumpulan orang-orang yang telah berbai'ah dengan Nabi dalam satu bai'ah, iaitu bai'atul Ridwan. Maka mereka lebih aula, mereka lebih afdal berbanding dengan sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi selepas itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka Abdurrahman bin Auf juga salah seorang yang maknanya mereka salah seorang daripada yang ada ketika berlakunya bai'ah Hudaybiyah. Bai'ah Hudaybiyah, mereka juga termasuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi dia Khalid bin Walid ni dia mutaakhir, dia lewat sikit memeluk agama Islam. Iaitu kita kata hampir mimman ta'akhara Islamu ila fathi Mekah, nak sampai pembukaan Mekah baru dia memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini bukan kata tak berlaku, benda ni akan berlaku. Ada mencerca, ada antara orang alim dengan orang alim, sahabat dengan sahabat berlaku. Tapi tidak perlu kita kata kita sentiasa kena beringat, kerana as-sab ini adalah merupakan satu perkara dianggap dosa. Sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun, maknanya mencerca orang Islam dianggap sebagai fasik, tak kira siapa. Tetapi apabila kita mencerca itu orang yang ada kedudukan, orang yang ada, kita kata seorang yang orang alim, ulama dan sebagainya, maka tidak sama kita mencerca orang biasa. Hari ini zaman sekarang ni tentang macam Allah, orang mulut mereka tak kisah, mereka cerca ikut dia. Lebih-lebih lagi sekarang ni dalam keadaan politik, terlalu ta'assubnya fanatik kepada politik, sehingga tidak kenal siapa dia orang alim ataupun siapa dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kira. Selagi mana orang itu berada di pihak lawan, maka mereka tetap akan mencerca, maki, hamun dan sebagainya. Ingat tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, semua ucapan kita, perkataan kita akan ditulis, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata antara penyebab ramai orang masuk neraka adalah sebab lidah. Kuf'an lisanak, itu kan. Maknanya kita kata jaga lisan, jaga baik lisan. Kerana paling banyak orang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita tengok hari ini saja, petang tadi dia katakan Perdana Menteri telah mengumumkan
tengok saja orang tulis komen, masya-Allah katakan. Orang komen, masya-Allah katakan. Tak? Berapa ramai orang yang mencerca, berapa ramai orang yang kita maki hamun dan sebagainya katakan. Subhanallah katakan. Tak? Kita kata masyarakat hari ini tidak hirau, tidak kisahkan lidah mereka, dan mereka menganggap bahawa orang kan tahu pun kalau aku cakap, bukan orang tahu pun digunakan nama orang lain ke untuk bercakap ataupun untuk mencerca orang lain. Katakan orang, memang orang tak tahu, tapi ingat Allah alim, Allah maha mengetahui akan apa yang kita lakukan. Alimun bidzati sudur, dia tahu apa yang ada dalam hati setiap orang, yang tersembunyi, yang terang, yang jelas, apa semua tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Fa ainal mafar, nak lari mana? Nak lari mana? Kita maki hamun apa semua, dan orang yang dimaki pula dalam mati Allah Subhanahu wa taala, harap-harap kita kata banyak-banyaklah bersabar. Kan di situlah dia beroleh pahala. Para ulama dulu, ada seorang apa ni ulama ni, saya tak ingat siapa dia. Beliau apabila ada orang duk maki ataupun duk cerca dia sebagainya, dia akan bagi hadiah kepada orang tu. Subhanallah. Kita hari ni orang cerca kita berbuat-buat geram jugalah katakan. Tapi sahabat apa ni, orang alim ni, orang maki dia, orang marah dia, apa semua, dia siap bagi hadiah lagi. Terima kasihlah katakan. Subhanallah. Kenapa tuan-tuan? Sebab bagi pahala kat kita. Dia cebok, cerca, maki apa semua, mati Allah. Apalah katakan. Kita dapat pahala. Kita buat tak buat, maka tak payah nak marah. Kita apa ni, bila dia maki hamun terus sebagai itu, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Kalau kita duk maki juga, katakan, so kita dengan dia sama, dia 2 kali 5. Jadi tuan-tuan yang dimaki Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita mencerca, khususnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tekan adjust sikit sound mic. Okey sikit kot. Tengok. Dia kadang-kadang tak jejak ni. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam satu hadis, tapi hadis ni hadis dhaif tuan-tuan. Hadis ni hadis dhaif. Ayat ashabikum nujum bi ayyihim iktaritum ihtaritum. Hadis dhaif. Bahkan kata Bazzar, hadis ini la yasih an Rasulullah sallallahu. Dia kata sahabat-sahabatku seperti nujum, katakan. Bi ayyihim ihtaritum ihtaritum. Siapa pun kita ambil dia sebagai untuk kita jadikan contoh, maka kita sentiasa mendapat hidayah itu. Jadi tuan-tuan, hadis ni hadis yang dhaif, maka tak perlu kita terangkan lebih lanjut. Banyak dari hadis Nabi SAW yang lain, contohnya dengan dalam hadis Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Qila li Aisyah radhiyallahu anha anna an-nasa yatanawaluna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta waqara Umar, faqala wa ma ta'jabuna min hadha inqata'a anhum al-amal fa ahabbu Allah an la yaqta' anhum al-ajr. Dalam Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada beberapa orang duk cakap, duk mencerca sahabat Nabi SAW, sehingga Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Faqala ma ta'jabuna min hadha, tak ada apa yang nak pelik, katakan. Tak ada apa yang perlu, yang nak kita kata pelik sangat, katakan. In qata'anhumul amal. Maka amal bila dia mencerca tu, dia katakan habislah pahala dah, katakan. Habislah pahala dah. Fa habbullahu ay la yaqta'anhumul ajr, katakan. Jadi moga-moga ganjaran pahala tadi, kita kata nama Allah, orang yang dicerca itu akan berterusan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dikatakan hadis ni dalam Sahih Muslim, tapi dalam ta'liq yang saya ada ni, dalam nota kaki dia kata hadis ni, dia yang buat nota kaki ni dia kata hadis ni tak jumpa dalam Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Tapi tak apalah, dia katakan. Ala kulli hal, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi hadis-hadis yang lain. Contohnya tentang kemuliaan para sahabat Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala la yadkhulun naru ahadun bai'a tahta syajar. Nabi kata apa? Bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbai'ah dengan Nabi SAW di bai'atus syajar. Bai'ah di bawah pokok. Bai'ah di bawah pokok. Bai'ah di bawah pokok dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ashabul syajara ahad alladhina bai'u tahta qala bala ya Rasulullah fantahir hajat. Di sini tentang ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, bai'us syajarah. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali kita mencerca. Dan orang yang mencerca para sahabat ni ada satu kumpulan ma'ruf sebagai Syiah, waliyazbillah. Syiah nyatakan nama Allah Subhanahu wa taala menjadi rutin mereka, menjadi zikir mereka mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengingkarinya, tetapi kalau kita lihat dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, rujukan-rujukan mereka penuh dengan kata-kata kesat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Abu Bakar, Umar, Aisyah radhiyallahu anha, dan juga ramai lagi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Seterusnya, tuan-tuan, kata muallif rahimahullahu taala tadi, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka termasuk dalam iman, termasuk dalam agama, iman dan juga ihsan. Kenapa, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala? Sebab agama Islam ini sampai kepada kita melalui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat ilmu, yang mendapat wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi kemudiannya mengajar kepada tabi'in, tabi'in mengajar kepada para tabi'in, sehinggalah kepada kita hari ini. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, wahyu Al-Quran dan hadis ini diterima kepada kita melalui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mencintai mereka sebahagian daripada iman, termasuk dalam iman, termasuk dalam agama, termasuk dalam ihsan. Nama Allah seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Mughaffal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adha Allah wa man adha Allah fayushik an yu'khadahu. Hadis ni tentang nanti Allah Subhanahu wa taala jelas kita kata Allah pada para sahabatku, janganlah tatakhizuhum gharadan, maknanya janganlah kamu jadikan para sahabat tu sebagai kita kata untuk maki ham, mencerca dan sebagainya, kata. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Maka siapa yang mencintai mereka, maka dengan cinta aku cinta kepada mereka. Faman abghadahum fi bughdi abghadahum. Siapa yang membenci mereka, maka dengan kebencianku aku membenci mereka. Wa man adahum faqad adani. Siapa yang menganiaya para sahabat, sesungguhnya dia telah menganiaya aku, menyakiti aku. Wa man adhani, siapa yang menyakiti aku, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu. Wa man adallahu fayushiku an yuqadha. Siapa yang menganiaya Allah Subhanahu wa taala, maka hampir orang itu menerima akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasmiyatu hubbus sahabah, maknanya penamaan cinta kepada para sahabat iman itu adalah merujuk kepada amal qalb, hati, katakan.
dia bukan membenarkan dia tidak pun amal dakhil fi musamma al-iman. Dia termasuk dalam konteks iman itu sahaja, bukan dalam ta'rifan katakan. Wallahu alam. Sebab iman ini ikrar bil lisan wa tasdiq bil jinan. Bukan kita kata amal dalam konteks amalan lah, dalam konteks amalan. Sebab itu iman ni dia Islam iman itu ialah iqrar bil lisan wa tasdiq bil jinan wal amal bil jawarih. Dia termasuk dalam konteks sebahagian daripada iman, iaitu dari segi amalan itu. Wallahu a'lam. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kita membenci mereka termasuk dalam perkara kekufuran, nifaq dan juga tughyan. Wallahu a'lam. Di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata seperti mana yang saya kata tadi, mencaci mereka, memaki hamun mereka ataupun memfitnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang menunjukkan kemunafikan, adalah menunjuk kepada perkara itu boleh membawa kepada kekufuran jika sampai tahap mati Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita lah. Seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, wa nuthbitul khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tafsilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Dan kita menetapkan bahawa khilafah selepas wafatnya Rasulullah SAW, yang pertama itu ialah bagi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tafdilan lahu, memuliakan dia, takdiman ala jami', mendahulukan dia berbanding dengan para sahabat-sahabat yang lain. Di sini tuan-tuan mati Allah, al-khilafah adalah kita kata perkara yang penting. Disebut dalam satu bait syair tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, la yasluh qaumun wala suratanahum iza juhalahum sadu. Pemimpin tak boleh tidak, kita kena ada pemimpin. Hatta katakan wafatnya Nabi SAW, perkara yang nak dibincangkan dahulu, siapa yang nak gantikan Nabi SAW sebelum pengkebumian lagi, sebelum pengurusan jenazah lagi. Para sahabat telah mula melantik siapa nak jadi ketua. Tuan-tuan, pentingnya ada maka ketua yang mengarahkan untuk apa yang perlu dibuat, apa step yang perlu dibuat, apa step yang perlu. Maka para sahabat Nabi SAW mereka di Thaqifah Bani Sa'idah akhirnya bersetuju untuk melantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah selepas Nabi SAW. Maka pelantikan khalifah itu ada yang berkata, pandangan yang mengatakan bahawa ianya adalah nas daripada Nabi SAW. Ada yang kata tidak, dia termasuk dalam syura, dalam majlis syura, pelantikan Abu Bakar As-Siddiq melalui pelantikan syura. Wallahu a'lam. Itu khilaflah di sisi ulama dan sebagainya. Wallahu a'lam. Secara umum nama Allah Subhanahu wa taala memang terdapatnya nas-nas, tetapi nas-nas yang tidak terlalu, yang tidak jelas sangat. Antaranya ialah Nabi pernah meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau jadi imam contohnya, dan dia tak nak orang lain, dia nak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seolah bagi kita kata bagi hin ataupun bagi istilah apa dalam bahasa Melayu hin ni, kita kata bagi isyarat, menyatakan kalau dia tak ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam. Itu pemilihan itu berlaku pada akhir hayat Nabi SAW. Dan hadis yang lain daripada Huzaifah Al-Yamani, qala Rasulullah iqtadu billadzina min ba'di Abu Bakar wa Umar. Maknanya kata sabda Rasulullah SAW, Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, kamu hendaklah ikut dua orang ni. Siapa dia? Selepas aku dua orang ni kau ikut, Abu Bakar dan Umar. Ada tengok tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha daripada bapanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawm alladhi budi fi qala idda'i li abaka wa akhaka hatta aktub li Abi Bakar kitaban thumma qala ya'ba Allah wal muslimin illa Abu Bakar. Ada. Jadi ke sini tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala ayatkan dalam
Nabi tentukan Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi bukanlah kita kata Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang tamakkan tamakkan kekuasaan. Tidak, dia telah dilantik oleh para sahabat Nabi. Para sahabat telah bersetuju, dan juga dengan nas-nas yang ada dikatakan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang terbaik, yang disebut dalam hadis Nabi SAW selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kalau kita lihat khulafa ar-rasyidin. Siapa dia khulafa ar-rasyidun? Khulafa ar-rasyidun mereka adalah 4 orang. Ada yang kata 5, termasuk kita kata termasuk Hasan. Termasuk Hasan, Abu Bakar, kemudiannya Umar, kemudiannya Uthman, kemudiannya Ali bin Abi Talib, dan seterusnya kita kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu jami'an. Katakan wallahu a'lam. Disebut dalam satu hadis an Sa'id bin Jumhan an Safinah, katakan qala rasul al-khilafah nubuwah 30 sana thumma yu'ti Allahu mulkahu man yasha' awil mulk. Maknanya khilafah itu akan berlaku, khilafah nubuwah itu akan berlaku selama 30 tahun. Kemudian Allah berikan kerajaan ini kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Jadi kita kata memang seperti mana disebut dalam hadis tadi, khilafah kalau kita kiraan 30 tahun itu adalah khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali, dan juga termasuk khilafah Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu jami'an. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendekatan pelantikan itu Abu Bakar dikatakan secara syura ataupun secara nas. Kemudian pelantikan Umar adalah kita kata juga secara syura, dan itu juga yang lain-lain dirahmati Allah adalah pelantikan dalam konteks syura juga. Wallahu a'lam. Selepas tu dah baru berlaku dirahmati Allah Subhanahu wa taala pelantikan secara kita kata pewarisan, pelantikan secara penentuan. Wallahu a'lam. Jadi di situ tidaklah menjadi isu, tidaklah menjadi isu. Wallah. Kemudian selepas Abu Bakar dilantiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni tuan-tuan macam Allah orang yang sangat-sangat adil. Orang yang sangat adil. Walaupun dia lebih muda daripada Nabi SAW, tetapi kalau dia berjalan dengan Nabi itu, dia lebih nampak lebih tua dan Nabi lebih muda. Ada pandangan yang kata gitu. Ada riwayat dalam tentang sirah Nabi SAW, menceritakan paras Nabi SAW dengan Abu Bakar, maka diperlihatkan bahawa Abu Bakar itu lebih tua daripada Umar, daripada Nabi SAW, sedangkan Nabi yang lebih tua daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Orangnya kita kata sangat-sangat amanah, orangnya sangat-sangat adil tuan-tuan. Orang ini sangat adil dan sangat kita kata berlaku adil lah, katakan ada. Baik, kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, khilafah selepas wafatnya, selepas Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, digantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu daripada Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pelantikan tadi, minta maaf saya kata tadi bukan melalui syura, tetapi pelantikan melalui ta'yin, penentuan. Abu Bakar melantik Umar untuk menjadi khilafah. Wadhalika bitafwid Abi Bakar al-khilafah wa ittifaq umma ba'dahu alaihi. Bukan menyerah, Abu Bakar menyerahkan khilafah kepadanya, dan dengan kesepakatan umat Islam ketika itu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, fadilat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat banyak, dan tidak tidak mungkin untuk diingkari, nyatakan. Antaranya mati Allah Subhanahu wa taala, ruya an Muhammad bin Hanafiyah anhu qala qultu li abi ya abati man khairun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan daripada Muhammad bin Hanafiyah bahawa dia bertanya kepada bapa dia, ya wahai bapaku, siapakah dia orang yang terbaik selepas Rasulullah? Faqala ya Rasul ya bunai, maka jawab bapanya tadi, wahai anakku, aw ma ta'rif, adakah kamu tak tahu lagi? Faqultu la, aku kata tak tahu. Qala Abu Bakar, yang pertama sekali Abu Bakar selepas Nabi. Qultu summa man? Qala Umar, kata Umar. Wa khashitu an yaqul summa Uthman, faqultu thumma ant, faqala ma ana illa rajulun minal muslimin. Dan aku qala Umar wa khashitu an yaqul thumma Uthman, faqultu thumma ant. Aku tak nak dia cakap Uthman lepas tu, tapi terus potong kata-kata dia, summa ant, kemudian kamu ya wahai bapaku. Faqala ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku bukan adalah orang siapa-siapa, aku ni orang Islam je. Itu tawaduknya bapa kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah. Wallahu a'lam. Banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan selepas Umar, kata-kata pelantikannya adalah seterusnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan syura untuk pelantikan siapa khalifah selepasnya. Maka ahli syura telah melantik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman telah dilantik dengan kaedah syura. Kaedah syura wal mubaya'ah, dan telah berlakulah bai'ah itu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kisah pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mati dibunuh. Dikatakan nanti Allah Subhanahu wa taala ada kisah pembunuhan Umar tu bagaimana, dan juga Uthman mati dibunuh juga. Uthman mati dibunuh. Fa ahbabtu an asridaha kama rawaha bi sanadihi. Banyaklah dikatakan bagaimana kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah. Di sini saya ingin teruskan sikit pelantikan Uthman. Seterusnya dilantik pula Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Selepas saja khilafah Uthman, maka dilantik Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Iaitu ketika mana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mati dibunuh juga tuan-tuan. Ada. Maka orang ramai semua berbaiat kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wahwa khalifah zaman khilafah nubuwah. Dia adalah salah seorang daripada khilafah yang dipanggil khilafah nubuwah. Seperti mana hadis yang saya bacakan tadi, hadis Safinah, khilafah nubuwah 30 tahun. 30 tahun. Annahu qala Rasulullah SAW, khilafah nubuwah 30 sana, summa yu'ti Allahumul qawma yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak berhak untuk beri pada siapa pun kerajaan itu. Kalau kita lihat khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama 2 tahun 3 bulan. Khilafah Umar 10 tahun setengah. 10 tahun setengah maknanya dah 12 tahun. 12 tahun setengah, 12 katalah 6 bulan, 12 tahun 9 bulan. Wa khilafatu Uthman selama 12 tahun. 12 tahun. Dan wa khilafah Ali bin Abi Talib 4 sinin wa 9 ashhur. 4 sinin wa 9 ashhur. Dan khilafah Ali bin Abi Talib selama 9 tahun selama 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. So berbaki lagi 6 bulan selepas Ali bin Abi Talib, maka pelantikan khilafah Hasan. Sebab tu Hasan itu termasuk dalam khulafah ar-Rashidin ataupun dipanggil khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah. Tentang tambahlah sini dia katakan tambah-tambahkan 2 tahun 3 bulan, kemudiannya 10 tahun setengah, katalah 10 tahun 6, jadi kita kata 2 tahun 12 bulan 9 tahun 12 tahun 9 bulan. Kemudian tambah pula lagi 12 tahun, 12 24 campur pula kita kata khilafah Ali 4 sinin wa 9 ashhur. Jadi kita kata lebih kurang dalam tadi 6
18 katakan. Lepas tu khilafah Hasan anak kepada Ali selama 6 bulan. Tuan kira lah. Tak, saya pun dah pening matematik ni katakan. Tapi kata ulama keseluruhannya adalah 30 tahun. 30 tahun. 9 6 9 9 9 18. Betul kan? Ashar sinin wa nisfan, katakan. Wa khilafah Uthman wa khilafah Ali 4 sinin wa 9 ashhur. Jadi sini 18. Khilafah Hasan ibnuhu 6 ashhur. Wallahu a'lam. Katakan, tapi dia disebut apa ni, begitulah. Khilafah nubuwah 30 sana, termasuk Hasan ibnuhu 6 ashhur. Wallahu a'lam. Mungkin kita kata apa ni, ada kiraan-kiraan tu yang kata 12 6 tahun 2 tahun 3 bulan, kemudian 10 tahun setengah, dan kemudiannya khilafah Osman 12 tahun. Mungkin bukanlah secara khususnya cukup betul-betul 12 tahun, mungkin ada kurang sikit dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya kelima orang ini membawa jumlahnya ialah salafuna sanah, 30 tahun. Wallahu a'lam. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Wa awwalu mulukul muslimin Muawiyah. Mana selepas saja khilafah Ar-Rasyidin, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, maka terbentuknya khilafah selepas itu ialah khilafah zaman khulafa, zaman Bani Umayyah, khilafah Bani Umayyah. Bani Umayyah diketuai ataupun raja yang pertama sekali yang dilantik dan dibai'ah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dilantik untuk menjadi khalifah, dan dia adalah sebaik-baik raja, orang Islam. Lakinnahu innama sara imaman haqqan lamma fawwada ilaihi al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma al-khilafah. Beliau Muawiyah bin Abi Sufyan dilantik menjadi raja ataupun menjadi khalifah selepas itu melalui serahan yang dilakukan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam. Orang-orang Iraq masa ini pemerintahan telah berpindah ke Iraq. Ada orang-orang Iraq setelah bersetuju melantik Hasan sebagai khalifah. Kemudiannya Hasan telah, selepas 6 bulan, Hasan telah menyerahkan khilafahnya tadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kita kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibni hadha sayyidun sayasluhu Allahu bihi bainal fi'ataini azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anak aku ini adalah penghulu, dan moga Allah Subhanahu wa taala akan islahkan dia di antara dua kumpulan yang besar daripada kalangan orang-orang Islam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata fal khilafah thabatat li Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, balik pada Ali bin Abi Talib, ba'da Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bi mubai'ati para sahabat, dengan dibai'ah para sahabat kecuali Muawiyah dan ahli Syam. Muawiyah dengan ahli Syam tidak berbai'ah kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ataupun kita kata adalah berlaku sedikit kita kata perbalahan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam kes masalah pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kerana pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bin Uthman adalah merupakan saudara rapat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berlaku di situ dengan mati Allah Subhanahu wa taala tuntutan daripada pihak Muawiyah kepada Ali supaya mencari pembunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi bukanlah kerana Muawiyah, kalau tengok kajian yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan kes ini, akhirnya mereka mendapati bahawa
bukan kerana Ali bin Abi Talib tidak mahu mencari siapakah pembunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tetapi ada perkara yang lebih penting, iaitu ketika zaman Ali bin Abi Talib itu adalah merupakan zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah, katakan fitnah yang dahsyat, katakan ada fitnah yang dahsyat, iaitu fitnah penyembah Ali bin Abi Talib, ataupun beliau berdepan dengan golongan orang-orang yang fanatik dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga berdepan dengan orang yang anti kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Macam-macam kata zaman tu. Kata ala kulli hal, qaddarallahu ma syaa fa'al. Di sanalah berlakunya dipanggil perang Siffin, berlakunya macam-macam. Akhirnya serahan dibuat ataupun selepas Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meninggal dunia, katakan, ataupun meninggal dunia, selepas kematian bapanya, dilantik Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian Hasan menyerahkan tampuk pemerintahan khilafah Islamiyah tadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bermulalah era pemerintahan Bani Umayyah di Syam. Masa tu, ketika itu pusat pemerintahan adalah di Syam. Nak cerita pasal sejarah ni sangat sangat banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pengkaji-pengkaji yang memang khusus dalam bidang kajian sejarah Khulafa' Rasyidin, kerajaan-kerajaan Islam yang besar-besar, kerajaan Bani Umayyah, kemudian kerajaan Bani Abbasiyah dan sebagainya. Itu ada, wallahu a'lam. Moga-moga tuan-tuan mati Allah, mereka ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata seterusnya, perbincangan seterusnya tuan-tuan, daripada kalangan para sahabat Nabi SAW itu yang ramai itu, ada beberapa orang sahabat yang telah ditentukan untuk orang itu memang tempatnya syurga dah. Maka kata Imam At-Tahawi, dia kata wa annal ashrata alladhi sammahum Rasulullah SAW wa basyarahum bil jannah nashhadu lahum bil jannah. Nabi telah persaksikan, Nabi telah berjelaskan, Nabi telah beritahu khabar gembira tentang 10 orang yang akan masuk ke syurga. Maka kita juga perlu bersaksi, perlu mengiyakan bahawa mereka ini adalah ahli syurga. Mereka ini adalah ahli syurga kerana telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tak boleh katakan. Ada. Kita tak boleh dengan yakin mengatakan orang ni syurga, orang ni neraka, orang ni syurga, orang ni neraka. Tak boleh, haram macam Allah Subhanahu Wa Taala. Ala ayyi dalilin, katakan. Apa dalil yang kita, macam mana kita boleh tahu orang ni syurga, orang ni neraka? Tak boleh. Kecuali ianya datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pula kita dapat wahyu untuk kita tentukan seorang ahli syurga ataupun ahli neraka? Maka tidak ada orang yang akan boleh buat. Cuma kita boleh kata siapa yang beriman kepada Allah, orang itu adalah tergolong daripada kalangan orang-orang Islam yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara khusus individu polan masuk syurga, polan tu confirm masuk neraka, itu tak boleh. Polan confirm masuk syurga, tak boleh, tuan-tuan. Haram. Ada. Benda tu tentang macam Allah adalah hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Ilmu Allah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita semua berharap, saya, tuan-tuan sedang penonton semua berharap bahawa kita ni semua termasuk di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. 10 orang ni siapa tuan-tuan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Sa'id, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada 10 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'id, Abdul Rahman bin Auf dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa huwa amin hadhihi al-ummah radhiyallahu ajma'in. Mereka Abu Ubaidah bin Jarrah adalah merupakan sekretari lah, ataupun kita kata penyimpan rahsia umat ini radhiyallahu anhu. Waktu Abu Ubaidah bin Jarrah ni, tentang mati Allah, Umar nak nanti seorang-seorang
dia akan jumpa nak lantik seorang jadi gubernur dalam kerajaan Islam, ataupun nak wakilkan seorang untuk pergi jadi wakil kepada kerajaan Islam pun semua, dia akan jumpa dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Abu Ubaidah dia tidak akan secara jelas sarahah menerangkan orang ni begini, orang ni begini, tidak. Sebab dia ada pengetahuan Nabi SAW, dia katakan telah beri dia Allah Subhanahu Wa Taala beri dia kelebihan untuk ataupun Nabi telah amanahkan kepada dia. Nabi telah amanahkan kepada dia. Tapi Abu Ubaidah tidak sama sekali memberitahu pada siapa-siapa membaca Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengelakkan fitnah. Wallahu a'lam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya terjelas menunjukkan 10 orang ini yang merupakan mubasysyirin bil jannah. Daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tu yaqul 'asharatu fil jannah. Kata Sa'id bin Zaid, aku bersaksi ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 10 orang masuk syurga. An-Nabi fil jannah, katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair dalam syurga, Sa'ad bin Malik dalam syurga, Abdul Rahman bin Auf dalam syurga, dan juga Sa'id bin Yazid dan sebagainya, dia katakan. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah azan telah berkumandang. Jadi setakat itu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. InsyaAllah nanti kita sambung perbincangan seterusnya tuan-tuan, dan kita mengakhiri kitab kita ini insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.